saksikan step ladder bahagian lelaki di antara Tom Hall dari Finland bertemu dengan Vandem Bogat dari Belanda. Kejohanan kali ini bukan sahaja mempamerkan permainan-permainan yang bermutu, tetapi juga telah menjadi buah mulut para peminat bowling apabila Jack Wong dari pemegang pingat perak Olimpik 1988 berjaya membuat perfect game di game ketiga pada permainan blok pertama pada 16 bulan Mac dan membuat satu lagi kejutan di game ketiga juga di blok kedua pada 17 bulan Mac. Dua kali berturut-turut dalam satu kejohanan. Kejayaan ini merupakan catatan sejarah di rantau ini di mana peserta yang sama membuat dua perfect game dalam satu kejohanan. Beliau memungut wang tunai RM100,000 dan juga memiliki sebuah kereta Volvo 760 GLE. Selain dari itu, beliau juga menjuarai kejohanan ini. Kita saksikan saat-saat akhir lontaran bertuahnya. Dan selepas itu, kita ikuti temu bual bersama dengan Jack. For a player to have achieved perfect game twice in the same tournament. As far as I know, I guess so in this region, especially with such a huge prize in monetary and as well as a car. I guess must be a record. How did you feel that you were just going into another perfect game? How did you feel about that? Well, this second time round, since there is not much, no monetary award there, and I was quite relaxed, and I just throw my shots, and feel the ball and make good use of the accuracy that I have, and somehow the strike just came. I'm very happy about it, very happy about it. I couldn't believe myself too. I should say more sure than the first one. Seterusnya, kita saksikan pertarungan di antara Tom Hall dari Finland dengan Vandem Bogat dari Belanda. Tom Hall berusia 25 tahun merupakan seorang pegawai pemasaran. Pada tahun 1987 menduduki tempat ketiga di kejohanan dunia di Helsinki dan pada tahun lalu menjuarai Piala Dunia di Pattaya. Dan beliau juga pernah mencatatkan 13 perfect game. BJ Vandem Bogat berusia 26 tahun bertugas sebagai akaunten di Belanda. Pada tahun 1989 dicalonkan untuk anugerah Netherlands Ball of the Year dan pada tahun lalu pemenang anugerah USA Goodwill Games. Dan beginilah kedudukan blok 1 dan 2 bagi bahagian lelaki. Jack Wong dari Singapura di tempat yang pertama, Tom Hall dari Finland di tempat kedua, BJ Bogat dari Belanda di tempat yang ketiga, Carl Honan dari Finland di tempat yang keempat, Chris Set dari Jerman di tempat yang kelima. Sementara tiga pemain dari negara kita, Stanley Tai, Kenny Ang dan Richard Hua meruki tempat ke-6, 7 dan ke-8. Alfred Pang dari Hong Kong di tempat yang ke-9, sementara Xie dari China Taipei di tempat yang ke-10. Dan sekarang kita saksikan step ladder lelaki yang pertama. Yang menduduki tempat ketiga dalam acara akhir yang baru berlangsung. Sekarang ini bertemu dengan Tom Hall. Lontaran pertamanya dalam frame pertama menghasilkan hanya 9 jatuhan pin. Lontaran kedua. Pemain yang baru tahun lalu memenangi di dalam kejohanan FIQ remaja di Manila. Lontaran pertamanya dalam frame pertama, cari spare conversion pin 7
tepat ke sasaran. Dan beliau telah berjaya mencatat 4,505 jatuhan pin dengan markah purata 225.25 lontaran kedua dalam lontaran pertama frame kedua. Berputar pin di sana. Lontaran kedua mencari spare. Lontarannya dalam frame kedua. Spare advantage. 9. Tidak puas hati dengan lontarannya yang pertama tadi. Van Bogart dalam frame ketiga. Strike bagi Van Bogart dengan spare advantage-nya. Dari pemain dari Belanda itu kita tumpukan pula perhatian kepada pemain dari Finland, Tom Hall. Tembus menerusi semua pin. Jadi diambilnya 3, menghasilkan satu open frame dalam frame ketiga. Tom Hall frame keempat. Strike advantage sekarang ini membuat lontaran dalam frame keempat. Terus ke head pin, menghasilkan satu picket fence di sebelah kanan, hanya 7 jatuhan pin. Tidak puas hati dengan strike advantage-nya tadi. Mencari conversion. What is your next target in your career? Maybe I'm going to USA, take a few competitions in Pro Polo's Tour, summer maybe, and then FAQ in Singapore. Lontaran dalam frame ke-7. 2 strike berturut-turut tadi. Strike sekali lagi, 3 strike berturut-turut baginya. Jadi Tom Hall memerlukan satu strike kali ini dengan strike advantage-nya. Cantik lontarannya, walaupun nyaris-nyaris menghasilkan tidak menghasilkan strike, namun demikian di saat-saat terakhir jatuh 2 pin yang berdiri tadi, memberinya juga 2 strike berturut-turut. Apa yang diperlukannya sekarang ialah satu lagi strike, merupakan 3 strike berturut-turut. Frame ke-8. Oh, malang sekali, walaupun lontarannya saya kira begitu kemas, namun demikian hanya 9 jatuhan pin. Jadi hanya 2 strike, 2 combination strike. Lontaran kedua frame ke-8. Sekarang ini berjaya akan mendapat satu lagi strike. Andainya berjaya, saya kira tipislah harapan Tom Hall untuk terus bertemu dengan Jack Wong. Kita perhatikan Van Bogart sekarang. Frame ke-9.
Oh, cari strike tapi tidak dapat. Caranya kurang kemas, namun demikian berjaya menghasilkan spare. Sementara itu Tom Hall yang tadi duduk termenung saja memerhatikan, saya kira memerlukan strike seterusnya sekarang ini, membuat lontaran dalam frame ke-9, memerlukan combination strike, tetapi hanya 9 jatuhan pin dengan spare advantage. Lontaran kedua sekarang dalam frame ke-9. Dengan kemenangan itu, Brandon Bogaert seterusnya bertemu dengan Jack Wong untuk menentukan juara bahagian lelaki tahun ini. Jack Wong berusia 39 tahun, merupakan seorang ahli perniagaan. Pada tahun 1988, memenangi pingat perak di Sukan Olimpik di Seoul, Korea. Dan beliau setakat ini telah mencatatkan 4 perfect game. Jack Wong akan bertemu dengan Brandon Bogaert dari Belanda yang berusia 26 tahun. Bogaert layak ke perlawanan akhir setelah menewaskan Tom Hall di step ladder yang pertama tadi. Saya jatuhan pin dengan spare advantage. Menandingi prestasi yang telah dipertontonkan oleh Jack Wong selama 2 hari ini. Spare bagi Brandon Bogaert dalam frame pertama dan kedua. Brandon Bogaert yang telah menduduki tempat ketiga, mengalahkan Tom Hall tadi. Terus menghasilkan satu split. Jadi apakah yang berlaku pada prestasinya kali ini? Sama-sama kita perhatikan. Open frame baginya dalam frame ketiga. Dengan itu memberinya hanya 45 mata setakat ini. Lontaran dalam frame ketiga. Kita perhatikan. Oh, terlalu tepat ke head pin. Hanya 7 jatuhan pin. Jadi nampaknya perfect game yang kita harapkan itu tidak akan berlaku kali ini. Namun demikian, 2 perfect game dalam satu kejohanan saya kira bagi seseorang sudah melebihi daripada yang biasa. Merupakan satu rekod di negara kita. Belum pernah berlaku lagi.
Conversion dari catatan 47 jatuhan pin dalam frame kedua. Van den Bogart bersama dengan Enemic Jack Wong. Apa yang berlaku? Menghasilkan satu split. Selepas memulakan permainan ini dengan begitu baik sekali, 2 strike berturut-turut, dalam frame keempat ini nampaknya menghasilkan satu split. Lontaran kedua sekarang ini mencari conversion. Frame keempat, lontaran pertama bagi Van den Bogart sekarang ini selepas open frame dalam frame ketiga tadi. Strike. Sudah mula mendapat strike. Lontaran dalam frame kelima pula bagi Van den Bogart, pemain dari Belanda. Ya, beralih pula kepada Jack Wong. Sekali lagi split bagi Jack Wong. Cuba membuat conversion, langsung tidak kena. Lontaran sekarang ini dalam frame ke-6. Baru menjumpa line-nya semula. Van den Bogart, lontaran dalam frame ke-6. Walaupun cantik nampaknya lontarannya menuju ke sasaran, cari poket 1-3, tapi hanya 9 jatuhan pin, memberinya 74 jatuhan pin setakat ini, dikira dalam frame setakat frame keempat. Jadi split demi split kita perhatikan yang dihasilkan oleh kedua-dua pemain ini. Van den Bogart sekarang ini menghadapi 5-7, split 5-7. Lontaran dalam frame ke-7 baginya. Split juga. 7 jatuhan pin. Dengan strike advantage-nya menghasilkan 7 jatuhan pin dan split 4-6-7. Split 4-6-7 merupakan satu split yang agak sukar bagi Jack Wong. Jadi terus mengambil 4-7. Memerlukan strike sekarang ini. Frame ke-8. Strike. Frame ke-8. Juga dengan split. Ini saya kira kejohanan yang merupakan begitu banyak split yang terdapat. Satu demi satu split timbul. Frame ke-9.
bagi Vanden Bogart dari Belanda. Nampaknya pergi tepat ke sasaran, tetapi masih tinggal satu lagi. Pin 4 yang masih berdiri. Bukanlah satu conversion yang sukar saya kira bagi Vanden Bogart. Menghasilkan spare. Jack Wong dengan strike advantage di frame ke-8 tadi. Sekarang mungkin boleh menyamakan kedudukan. Tapi jika hendak kehadapan memerlukan satu lagi strike, merupakan combination strike, sudah tentu memberinya kedudukan yang lebih teguh. Strike. Ini merupakan combination strike bagi Jack Wong. Ada peluang bagi Jack Wong untuk memenangi kejohanan ini sebagai juara. Lontaran dalam frame ke-10 selepas combination strike tadi dalam frame ke-8 dan 9. Tepat kesasaran. Jadi 3 strike berturut-turut sudah tentu memberinya kedudukan yang begitu kukuh. Sekarang ini lontarannya hanya 9 jatuhan pin. Namun demikian meletaknya jauh ke hadapan. Keputusan stepladder lelaki akhir dimenangi oleh Jack Wong dari Singapura dengan 187 jatuhan pin. Dan keputusan keseluruhannya, tempat ketiga Tom Hall dari Finland dengan 183 jatuhan pin. Tempat kedua Vanden Bogart dari Belanda. Sementara juara kejohanan bowling terbuka Malaysia ke-15 dimenangi oleh Jack Wong dari Singapura. Dan keputusan akhir wanita pula dimenangi oleh Viol Michaela dari Jerman dengan 223 jatuhan pin mengalahkan Annemiek Bogart dari Belanda. Sementara Jane M. Lingga dari Kanada di tempat yang ketiga. Bersama saya ialah saudara Radin Azlan, iaitu merupakan pemain yang termuda, hanya 17 tahun di dalam kejohanan kita pada kali ini. Saudara Radin, apakah perasaan saudara Radin merupakan seorang yang termuda di dalam kejohanan kita pada kali ini? Saya rasa gembira kerana dapat meraihkan diri dalam pertandingan final, tapi saya akan cuba sedia upaya, itu saja. Apakah rancangan masa hadapan bagi Radin? Harapan saya adalah untuk menjadi juara dunia dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Mengapa 3 tahun? Kerana selepas kejohanan Ken All Stars, selepas bulan April, saya terpaksa berhenti kerana saya ambil SPM hujung tahun ini. I stayed last year here in Singapore and in Malaysia, and I feel fine. It's very nice here. The bowlers here, everybody's pretty well similar. The only difference is over here you've got your helicopter bowlers or spinners or whatever you want to call them. I'm not sure what it is. That is very different from what we get at home. Like everybody at home throws either a straight ball or a hook ball, and nobody actually spins the thing. And I'm just fascinated watching these guys bowl. I think it's hookers is much better than spinners. So in other words, you wouldn't go for spinners? No. Dan jangan lupa saudara, kejohanan Ken All Star dari 16 hingga 28 hari bulan ini. Lebih ramai peserta terkenal akan mengambil bahagian. Saksikan kejohanan ini di Ken Bowl Petaling Jaya.